نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Hai, hari ni kita dah masuk bulan kedua dah. Oh, sedar tak sedar dah bulan kedua dah guys. Alright, so korang macam biasa lah kita pun dah 3-4 tahun dah kan. Pejam celik 3-4 tahun dah kita kat sini. And korang yang mana dah tengok video ni, yang dah sampai ke sini, dah 3-4 tahun takkan nak suruh benda yang sama. Tu tekan like dulu. Yang tak tekan like tu okey lagi, saya tak ada masalah. Yang dah 3-4 tahun tengok tak tekan subscribe lagi tu, pedih kadang-kadang. So guys, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification tu. Kejap lagi Acap ada benda nak beritahu dengan korang. But tak apa, kita lain intro dulu. Tak ada apa-apa lagi. Let's roll it. Alright, sebelum kita nak start dulu video ni kan, kita nak bagi tahu something yang sangat-sangat special. Acap jangan nak membebel dekat depan-depan ni sebab Acap biasanya akan story terus sebab korang dah tak sabar. But lagi tak sabar untuk Acap bagi tahu dengan korang yang novel bukan buku, novel pertama Acap selepas 4 tahun saya sebagai storyteller ni telah pun diriliskan pada 1 Februari 2024 hari tu. Mungkin korang ada yang terlepas pandang, tak perasan dan sebagainya. Yes guys, novel tu dah keluar, tajuk dia Desa. So inilah cover book dia, korang boleh tengok macam mana nak dapatkan. Okay, ni Acap nak cerita sikit lah sinopsis dia. Mungkin korang macam keliru, cerita ni pasal apa, desa apa. Alright, of course bila cerita pasal desa, about kampung lah, dekat dengan kita orang kampung, tak? So bila kita cerita pasal kampung ni, kita tak tahu tau dekat dalam kampung tu cerita-cerita yang disampaikan tu adalah betul ataupun mitos. Tapi macam mana pula kalau dalam kampung tu memang ada orang yang dipangkal cerita dia? Masih lagi tak faham? Sebab tu korang kena dapatkan novel ni. Alright, dah pun kita orang release kan. Kalau macam mana korang nak dapatkan, korang boleh pergi dekat description. Okay, susah description. Pergi dekat pin komen, Acap ada letakkan 2 link. First, link untuk korang masuk Telegram kita orang. Daripada hari tu lagi Acap suruh masuk. Yang mana belum masuk Telegram, pergi masuk Telegram. Sebab apa? Dekat situ kita ada e-book teaser untuk Desa. Alright, so kalau korang macam tak clear, korang pergi baca e-book tu dulu. Korang baca kat dalam tu and korang boleh faham cerita ni nak ke mana. Alright, tapi kalau korang jenis macam kita orang tak suka trailer, kita orang tak suka spoiler, kita orang nak alami sendiri. Yes guys, dekat situ juga ada link on pay yang korang boleh beli, purchase terus. Korang boleh masuk lah kita orang punya pre-order ni. Kita orang dah buka dah pre-order ni bermula 1 Februari sehingga 11 Februari hari Ahad nanti. Alright, so kita orang kumpul order tu and kita orang akan lepaskan batch pertama ni selepas tu. And kalau korang nak join pre-order ni, kalau korang tunggu, benda ni limited. Sebab Acap, yelah ni first one kan, saya tak berani buat banyak-banyak. Tapi kalau korang nak support saya, 4 tahun saya bercerita tentang cerita korang, so why not tahun ni korang dengar cerita saya. Alright, so let's go. We moving out to Desa. Kita pergi ke kisah kita untuk minggu ni yang bertajuk Tradisi. Bila cerita pasal tradisi ni, dia sangat berkait rapat dengan barang-barang lama. Alright, tak kisahlah alat muzik, alat solid, alat macam-macam alat lah berkaitan dengan benda-benda peninggalan nenek moyang kita. Okey, ada satu cerita ni daripada Puan Suhaila. Alright, ataupun nama dia kita panggil kat sini Puan Su lah. Alright, Puan Su ni dia ada satu kisah yang di mana pengalaman dia sendiri menjaga mak dia yang sedang sakit. So apa kaitan dengan tradisi dia? So this is the story guys. Okay, saya berumur 26 tahun ketika kejadian ini berlaku. Saya tinggal di Ceras, Kuala Lumpur dan kejadian ini mula terjadi. Kejadian-kejadian pelik ini terjadi selepas mak saya jatuh sakit.
Alright, sedikit info tentang mak saya. Mak saya ni kalau kata di usia-usia muda ni, dia ni retis lah. Tapi bukanlah artis yang komersial, masuk TV dan sebagainya. Dia ni artis kebudayaan. Banyak join macam kalau kata dekat negeri korang mesti ada macam penari-penari kebudayaan yang ada event-event negeri tu kan. Dia orang yang jenis yang itu. Alright. So mak saya ni sangat-sangat terkenal di kalangan penari kebudayaan di kawasan dia, Kuala Lumpur lah. Alright. So umur dia ketika saya jaga tu telah pun mencecah 77 tahun waktu tu. And kejadian ini berlaku lebih kurang, dia cepat dalam seminggu ke 2 minggu sebelum dia jatuh sakit. Alright. Mak saya ni sebelum ni, orang kalau nampak dia, orang akan panggil dia Mak Jin. Mak Jin tu bukan nama dia Jin lah, tapi Jin ni maksudnya dia ni macam kalau dulu lah, orang-orang dulu kalau kata ada istilah Jennifer ni kan, dia macam nampak klasi gitu. So dia panggil dia ni Mak Jin. Alright. So Mak Jin ni dia, kalau saya nak cerita tentang mak saya ni, dia a very classy girls looks tau, masa towards to 1970 something macam tu. So dia ni memang nampak Saloma lah macam tu, Saloma punya pattern lah waktu tu, senang cerita lah. Alright. Dia ni memang sangat-sangat terkenal di kalangan kawan-kawan dia, disebabkan dia ni antara yang paling cantik dekat tempat tu. Alright. Knowing my mom as a dancer, waktu tu kita kecil kan, kita ikut dia dan sebagainya, dan kita pun sedar tak sedar pun mak kita ni dancer apa semua dan sebagainya. Bila dia dah meningkat usia, dia pun dah tak join sangat, dia dah jadi pelatih, and then dia stop menari dan jauh lah daripada bidang yang dia join tu. Alright. Saya bersama dengan mak saya di usia 19 tahun, di mana akak dan abang saya dah pun keluar masing-masing dengan ala tuju masing-masing lah, dah berkahwin dan sebagainya. Tinggallah saya ni anak bongsu dan mak saya lah. Ayah saya dah meninggal lama dah. Alright. So kita cut it short. Mak saya ni kalau kata walaupun umur dia dah 70 lebih kan, dia looks like boleh kata 20 tahun younger. Muda, nampak muda walaupun dia dah 70 lebih waktu tu. Okay, dia masih lagi kuat nak berjalan pergi pasar. Kadang-kadang dia pun yang ajak saya pergi tengok wayang dan sebagainya. Sangat kuat dan sangat tak normal lah untuk untuk seorang tua yang berumur 70 lebih untuk melakukan aktiviti-aktiviti macam tu. But my mom does that. Until one night ni kan, dia tak adalah malam, but on that time is maghrib tak silap saya, di mana selepas saya semayang maghrib dekat bilik saya keluar ke ruang tamu untuk tengok TV lah. Alright. So mak saya punya bilik dekat sini, bilik saya berhadapan dengan mak saya. So ruang tamu dekat sini. Saya keluar lepas semayang dengan bertelekung semua, saya pun duduk dekat ruang tamu tu sambil nak tunggu azan isyak. Alright. So saya masih dengar alunan suara mak saya yang sedang mengaji dekat dalam bilik dia. So saya pun duduk tengok TV kan. Dengarlah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa kat dalam tu. So saya pun macam okey lah, my mom belum done yet. Dan so saya baca tengok TV macam biasa. Tapi apa yang buatkan saya terperanjat pada waktu tu, sedang saya menonton TV, saya terdengar bunyi ada macam somebody tengah steer, tengah kacau, tengah apa tu, cawan kaca kan, dia tengah kacau. So berdengarlah bunyi lagaan daripada sudu dan juga dengan cawan tu. So macam ting 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 daripada dapur. So saya macam akak saya balik ke, abang saya balik ke? Saya pun menjengahkan kepala saya untuk tengok ke arah dapur. And bila saya tengok ke arah dapur, saya nampak ada satu figure bertelekung berdiri dekat dapur tu tengah setir air. Saya pun tengok lah, macam mak aku tu. Saya pun bangun daripada ruang tamu tu and pergi ke dapur and tengok mak tengah kacau air TO dia. Mak, kenapa? Buat air apa? Yelah nak minum air teh. Kamu nak juga ke? Tak apalah, mak buatlah dulu. Adik ingin tengok TV ni. Okey. Duduklah kat depan tu. So saya pun
berjalan daripada dapur tu menuju ke ruang tamu. And saya duduk. Lepas saya duduk tu, saya masih lagi, orang kata, attention saya tu ke arah TV tu. Saya tengah layan TV, and saya waktu tu tiba-tiba tersentak disebabkan saya terdengar bunyi orang mengaji daripada dalam bilik. And mak saya yang dekat dapur tu masih lagi tidak ke depan. So waktu tu tiba-tiba minda ni berfungsi dengan baik je kan. Saya pun bangun daripada tempat duduk tu and terus berjalan menuju ke dapur. And bila sampai ke dapur, tak ada orang. Uish, saya dah jadi macam bulu roma mengemang lah. Sebab tadi saya baru bercakap dengan someone dekat sini, but sekarang dah tak ada. Saya buka pintu dapur belakang and tinjau ke belakang pun tak ada. Mana tahu mak pergi belakang kan. And lepas tu saya pun berlari menuju ke pintu bilik mak and ketuk dong 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 dong. Mak, dong 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 dong. Mak. And my mum buka pintu tu dengan bertelekung. Dia tanya, kenapa ni? Mak buat apa? Tengah mengaji lah. Kenapa? Oh, it's okay. Are you okay? Yeah, okay. Tak ada apa. Alright. Mak ngaji dulu. Mak saya pun tutup pintu dan saya macam, siapa pula aku nampak tadi kan? Itu the first night. Okay, itu the first night yang saya rasa ada satu gangguan yang telah berlaku kepada saya. Following the second night, tak ambil masa yang panjang pun. Besok tu situasi yang lebih kurang, lepas maghrib saya duduk dekat ruang tamu. Sebab benda ni memang rutin. Memang lepas maghrib saya akan duduk kat ruang tamu, nak tunggu my mum keluar lah. Sebab semalam tu my mum keluar pun kita orang tak cakap pasal benda ni, sebab saya rasa benda ni macam saya tersilap pandang lah. Alright, so saya duduk dekat ruang tamu tu, and saya tengah leka tengok TV tu. This time my mum menjerit tau, like macam tu, kuat gila. And of course lah, kita anak perempuan mesti dah terperanjat kan. Berlari pergi ke my mum punya bilik, buka bilik my mum. And bila buka, tengok my mum dah terbaring dekat atas sejadah. And dia macam keras tau. Dia macam keras. Dia ada satu posture yang susah saya nak kata, tapi dia dah keras kat situ. And saya pergi kat my mum, saya bangun apa ni, panggil dia, but dia punya badan so berat untuk kita angkat dia waktu tu. And saya terus call abang saya untuk maklumkan benda ni. Setengah jam lepas tu my brother sampai, my sister sampai, and diuruskan sampai dekat doktor. Doktor sahkan yang my mum terkena stroke waktu tu. Like a blink of eye, my mum kena stroke. It's hurt me a lot lah. Dia sangat-sangat menyakitkan jiwa saya, right? So saya sebagai budak yang berumur 19 tahun untuk bear dengan mak saya yang macam tu is so challenging. Minta maaf kalau korang pelik kenapa aku asyik cakap bahasa Inggeris, sebab itulah yang dia tulis dekat dalam ni. So I try to be her, alright. So selepas 2 bulan lebih jaga my mum, makan, cuci, mandi dan sebagainya, abang pun ada kadang-kadang datang, akak pun kadang-kadang datang tolong dan sebagainya. Ada satu malam ni, saya tengah duduk dekat ruang tamu, tengah tengok TV. My mum dekat belakang, alright, atas dia punya katil pesakit tu kan, kat dalam belakang. Tengah tengok TV ni, tengah tengok. Suddenly saya terdengar bunyi ni, dari belakang saya waktu tu. Mom, what's so funny there? Itu respons saya yang pertama. And yelah, sebab kita tengah tengok benda yang tak kelakar lah. I mean, that cerita is tak kelakar. Saya terdengar bunyi tu. Dan bila saya respon macam tu, bunyi tu senyap. And saya duduk, saya makan waktu tu tengah minum air, tengok TV. Sekali lagi, macam tu. And saya pun toleh ke belakang and tengok my mum. Waktu tu my mum tengok saya dengan pandangan yang tengah takut. Mak dekat atas katil, dia tengah baring macam ni. Dia pandang kita macam macam tu. Saya pun tengok mak saya, Mum, why, what's wrong kan? Lepas tu dia macam dia buat macam tu. So kita jadi tak faham. Dan waktu tu saya rasa macam
my mom just mungkin adalah perangai orang sakit kan. Dia mungkin tak betul dan sebagainya. So saya pun bangun daripada tempat saya duduk tu, pergi kat my mom and kita usap kepala dia untuk dia bertenang. Alright. But waktu tu mata dia macam, faham tak? Dia macam takut tau. Dia keep looking at my back. So saya macam, mom relax, okay. Tapi dia tengok kat sini. Tapi mata dia macam macam tu. And saya macam, sabar, tenang. And saya istighfarkan, saya baca ayat kursi apa semua. And my mom like macam bertenang sekejap, and dia baring, and then dia tidur. Malam tu saya duduk seorang-seorang tengok TV. Sekali lagi waktu tu saya terdengar bunyi ketawa tu. And waktu tu pun saya terfikir, mak saya nak bercakap, saya kena dekat ke telinga saya dekat mulut dia. But now saya terdengar dia ketawa. Malam tu tak cakap banyak. Bila dah dengar gelak tu sekali lagi, otak pun mula berfungsi. Buka semua lampu, call my brother to come. And bila datang kat ayah my brother datang, bagi tahu dia semua pasal benda ni. My brother waktu tu dia macam terperanjat tau. And then dia ada cakap satu words ni, rasanya mak dah buang ni, takkan dia datang balik waktu tu. And I was shocked. Apa yang mak buang, apa yang datang balik, kan? And waktu tu kita orang adik-beradik sit down, cakap pasal benda ni. And baru saya tahu yang mak sebelum ni pernah mengamalkan ilmu susuk. Dia dah pernah buang. Dia dah dah jumpa ustaz berubat dan sebagainya. But ustaz pernah cakap yang benda ni bukan fully buang, sebab ada jarum yang mak tanam di tempat-tempat yang sukar untuk dibuang. And kita orang tengah ikhtiar lah. Until now pun kita orang tengah ikhtiar. But doakanlah yang baik-baik. My mom memang completely tak sihat. Benda ni pun dah 3-4 tahun dah jadi. And itulah pengalaman yang saya nak ceritakan kepada kamu semua. Okay, cerita yang kedua ni, yang ini saya rasa favourite ramai orang. Bila kita cerita pasal tradisi ni, of course kita akan borak pasal kuda kepang. Aduh, itu kuda hitam. Kuda kepang, alright. Kuda kepang, kalau kita selami sejarahnya, kita tahulah kuda kepang ini sangat orang kata berkait rapat dengan jiwa-jiwa, berkaitan dengan semangatnya, berkaitan dengan isi-isi yang berada di dalam tarian tersebut. Okay, kita tak boleh nak cakap banyak selagi kita tidak mempelajarinya. Kita tak boleh cakap banyak andai kita tidak berada di dalam gelanggangnya. Alright. Sama juga cerita yang dilalui oleh Iqbal ni. Iqbal ni, cerita pasal Iqbal ni, dia of course lah kan, kita budak-budak yang tak tahu pasal kuda kepang, bila kita tengok kuda kepang, kita akan ada satu perasaan yang sangat-sangat impress. Kita ada satu perasaan yang sangat-sangat ingin mencuba. Adakah betul kuda kepang ni bila kita naik kita akan dirasuk? Adakah betul kuda kepang ini bila kita naik kita akan ditunggang, kita akan dibelai, kita akan dibawa perasaannya terus melayari apa yang mereka isi di dalam gelanggang tersebut. Alright. So cerita dia berkaitan dengan Iqbal ini. Satu hari ni Abang Acap, saya pulang ke rumah. Alright, ke rumah. Semua orang tahu, semua orang pulang ke rumah. But this one adalah rumah ayah angkat dia. Alright, ayah angkat dia ni biasalah, kalau kata, saya tak tahulah, ada culture yang dekat kampung tu ada rumah yang kita selalu pergi. Kalau korang duduk kampung kan, saya dulu ada pengalaman yang sepupu saya ni, dia lagi suka duduk rumah orang daripada duduk rumah dia sendiri. Macam tu lah. So itu family angkat dia. Macam tu. Alright. So sama juga dengan Iqbal ni. Dia ni dah duduk kat JB, tapi dia pulang ke Pantai Timur sana untuk pergi jenguk atuk nenek dia kat sana lah. Tapi dekat sana dia ada rumah ayah angkat dia dengan ibu angkat dia. Alright. So bila sampai kampung bang, saya ni memang aku kata sangat-sangat merindui lah semua benda yang ada dekat sana. Alright. So ini adalah cerita saya. Waktu saya sampai ke kampung, saya masuk ke dalam rumah nenek atuk apa semua. Waktu tu tak tahulah, macam tiba-tiba kan tengah makan apa semua, atuk saya cakap, Ang, dah betul dah mu balik kali ni. Malam ni tu dekat ujung kampung tu ada pertunjukan kuda kepang. Dia kata macam tu. Saya bila dengar pasal kuda kepang ni, of course lah,
itu antara favourite, orang kata keramaian favourite yang saya suka nak tengok daripada dulu pun. Kadang-kadang masa waktu saya kecil pun saya pergi tengok. And yalah, of course lah, ketika cerita ini diceritakan saya berusia 19 tahun juga. Oh, sebaya dengan yang tadi 19 tahun juga. Alright. So berusia 19 tahun. Okay. So bila Atuk cakap macam tu, saya pun cakap, Tok, serius lah Tok? Ya, serius kan. Okay, kalau cerita nak pergilah. Ni kau pun pergi dulu kat rumah Pak Long, Pak Su ke Pak Long? Pak Su tu. Pak Su dia kata. Pergi rumah Pak Su tu. Pak Su tu ayah angkat dia lah. Okay. Pergilah jenguk dia orang apa semua. Sebab Atuk dengan nenek pun tahu tentang kita orang ni rapat dan sebagainya lah. Okay. Kat rumah Pak Su ni, dia ada seorang anak. Alright. Anak lelaki lah. Nama dia Aidil. Okay. So, bila Atuk dah bagi green light, gua pun tak cakap banyak, turun daripada tangga, berlari ke rumah Pak Su tu. Dia macam rumah di sini, rumah Pak Su tu depan tu sikit. Alright. Sampai rumah Pak Su, bagi salam. Assalamualaikum. Keluar Aidil. Balik kau Iqbal. Balik dah apa? Salam. Gindu kan apa semua. And waktu tu kelibat Pak Su dan juga Mak Su keluar daripada dalam rumah. Iqbal, baru sampai ke? Baru sampai. Masuk ni. Aidil ni katanya kamu ni balik masa next sem. Ini kata dah sampai pula. Itulah dah balik awal ni. Okay, masuk dalam rumah. And then saya dijamukanlah kuih waktu tu. Kuih yang dibuat oleh Mak Su, makan dan sebagainya. Lepak borak. Saya pun buka topik pasal kau tahu Adil, malam ni atau aku cakap dekat ujung kampung tu ada keramaian. Diorang main kuda kepang. Masa waktu aku cakap tu, Adil tu tergelak. Dia macam gelakkan aku lah. Dia gelak. Takkan aku tak tahu. Aku kat situ. Kamu main kuda kepang? Iyalah. Kamu tak ada kat sini, aku apa lagi? Main je lah apa-apa yang ada dekat sini. Ni bapak aku ni asyik-asyik nak suruh aku try kuda kepang kan. Yalah, kita ni orang muda tradisi, siapa lagi nak teruskan? Lepas tu gelak lah. Kita cut it short. Malam pun menjelma. Alright. Aku pergi ke rumah Pak Su and Aidil dah menunggu. Kita orang pergi dalam lepas maghrib macam tu 7.25, 7.30 macam tu. And keramaian tu start pukul 8.30 malam. Alright. So lepas isyak lebih kurang lah. So Aidil bawa aku naik motor dia sampai ke kawasan gelanggang kuda kepang tu. Alright. Aidil cakap dengan aku waktu tu, Bal, kalau kau nak ikut aku masuk, boleh, tapi kau kena duduk kat belakang tu lah. Takkan kau nak duduk kat penonton ni, nampak sikit orang. Mana-mana boleh Aidil. Macam tu kau follow aku lah. Aidil cakap macam tu. So Aidil pun bawa aku untuk masuk ke gelanggang belakang tu. Alright. Sampai je dekat gelanggang belakang tu, waktu tu kita orang buka lah pintu. Dia macam ada pintu satu bilik dia tau. Buka pintu tu, dekat dalam pintu tu aku nampak ada macam satu kumpulan orang lah yang tengah duduk apa semua. But dia orang tengah duduk macam ni tau. Dia orang duduk kat sini. Dia orang ada dalam 9-10 orang macam tu. Dekat depan dia orang ada kuda dia orang sendiri. Dia orang duduk macam ni. Mulut tu macam terkumat kamit. Depan dia orang ada tampal kuda masing-masing waktu tu. So aku pun pandang Aidil lah. Kenapa dia orang duduk macam tu? Tu nampak tu kuda-kuda dia tu, kuda dia orang. Kita orang tak boleh tertukar sebab kita orang ni tuan kuda tu. Faham? Tak apa, kau duduk sini lah. Aku masuk dalam. Okay. So Aidil pun masuk ke dalam bilik tu, and dia tinggalkan aku betul-betul dekat belakang pentas tu. So daripada belakang backstage lah, kau boleh nampak lah yang diorang nak buat benda lah tu. Alright. So kita pendekkan cerita lagi. Kejadian itu pun bermula lah. Okay. Di mana persembahan mereka dekat atas pentas tu mendapat sorakan yang sangat-sangat luar biasa pada waktu tu. Alright. So aku pun tengok macam, impress gila kan orang-orang main kuda kepang ni. So lepas dia persembahan, dia orang ada macam group tau. Dia macam 5. Lepas tu ada 4. Lepas tu ada 2. Lepas tu ada 1. Ada macam tu. So persembahan yang 5 tu dah habis. Lepas tu 4 tu habis. Dan ketika aku tengah tunggu persembahan yang kedua tu, yang 2 orang kat atas tu, Aidil pun datang. Macam okay. Okay. Sebab Aidil dia take over yang 4 orang tu. Alright.
So waktu Aidil datang kat aku tu, dekat tangan dia tu, dia tengah pegang tau kuda dia tu. Bal, kau boleh tak pegangkan jap kuda ni? Aku nak pergi toilet lah. Asal tak gantung ni dalam. Ajak lagi aku punya turn lagi. Yang dua tu kau main ke? Ya. Ni aku nak pergi toilet kejap. Okay. So Iqbal pun bagi aku kuda dia, and Iqbal pergi ke Iqbal pula. Siapa tahu ni mamat dia? Aidil pun bagi kuda tu kepada aku, and Aidil pun pergi toilet. So aku macam tengok kuda, cantik. Macam mana dia main lah? So aku pun pegang kat belakang tu, and then angkat kaki, duduk dekat atas kuda Aidil tu. Waktu tu, ini adalah perjalanan yang paling aku rasa aku tak boleh nak lupa sampai hari ni. Sebab sebila aku dah duduk dekat atas kuda kepang dia tu, pandangan aku tiba-tiba jadi terang tau. Jadi terang. Dia ada satu benda dekat mata ni, buatkan macam mata kau ni buka lagi besar daripada mata yang kau biasa buka ni. And aku rasa dekat belakang aku ni ada orang tengah pegang and bergerakkan. Aku dekat tepi stage tu dah, aku nampak ni orang-orang ni, tapi badan aku ni dah dipegang oleh somebody dekat situ. And aku pun tak tahu, bergerak perlahan-lahan menuju ke stage tengah tu. And yang paling menakutkan sekali pada waktu itu, ada satu lagi peserta dekat situ tengah pandang aku, tapi dia macam mendengus tau. Dia macam dia pergi ke arah aku macam nak serang, tapi badan aku ni, aku takut, tapi aku boleh nak elak dia. And then situasi tu sangat-sangat pelik. Dan yang menakutkan lagi pada waktu tu, penonton yang ada dekat sekeliling tu sangat-sangat ramai. Mula-mula tu aku nampak orang dekat depan tu tak adalah ramai sangat, tapi bila mata aku berlilau tengok kiri kanan, aku nampak dekat belakang lapisan manusia ni ada warna, macam-macam warna kat belakang tu. Putih, hitam, semua. Yang besar, dekat pokok terjuntai, semua ada dekat situ. And yang paling buatkan aku memang tak tahu nak cakap apa, dekat depan stage kita orang ni ada 4 ekor kuda yang sangat-sangat besar. Tinggi dia memang tinggi lah, tinggi stage tu lah senang cerita. And aku nampak semua benda tu. And waktu tu badan aku cuma boleh layan dia dengan 2 orang tu. Maksudnya ada lagi seorang tu datang kan, dia datang, dia serang, aku elak, datang, serang, aku elak, datang, serang, aku elak. Sampai ada satu ketika ni kepala aku dah rasa pening gila, and aku dengar ada orang sebut nama aku, Iqbal. Aku pun toleh, aku nampak Aidil tengah berlari ke arah aku. Dan waktu tu, apa yang aku rasa dekat tekak aku ni macam ada something nak keluar tau. And aku muntah kat situ, and badan aku gebah. And waktu tu aku dah tak sedar apa. And apa yang aku ingat waktu tu, aku dah ada dekat belakang pentas, ada someone ni macam orang tua ni kejutkan aku. And dia tanya aku okey ke tak. Aku cakap okey, tapi badan aku sakit. And aku dibawa pulang oleh Aidil pada waktu tu. And itulah dia pengalaman yang aku pernah rasa waktu first time. Bukan first time lah, itu aku tak tahu nak cakap macam mana. Apa yang aku rasa, tapi benda tu sangat-sangat pelik. Alright, okay. Untuk cerita yang ketiga ni, kita nak cerita tentang alat muzik. Ini saya tak tahulah korang familiar ke tak, but cerita dia pasal Cak Lempong. Bukan Cak Lempong. Cak Lempong, okay. Cak Lempong ni adalah satu permainan tradisi, alat muzik tradisi yang digunakan di dalam muzik orang lama-lama lah. Alright, okay. Ini tentang, dia pendek je cerita dia, but bagi aku agak scary juga, di mana bila kita cerita pasal alat muzik ni, of course lah kita akan sangat klise je, kita akan dengar macam malam-malam benda tu akan berbunyi sendiri, terlihat seperti bermain sendiri dan sebagainya lah. But on this place, okay, suami kepada apa nama perempuan ni? Puan Ellie. Alright. Suami kepada Puan Ellie ni merupakan pengumpul barangan-barangan antik. Okay. So ada satu hari ni, husband aku ni dia bawa balik Cak Lempong ni lah, katanya daripada satu kawasan kampung ni yang dijual
barang ni kepada suami aku. And suami aku memang suka barang-barang rare macam ni. So dia pun bawa balik, simpan dekat rumah. And benda ni tak adalah kata mengganggu ke at the first place. Yalah, barang-barang antik, kalau kata nak ada gangguan dan sebagainya, banyak je barang-barang antik dia yang lain disimpan. Macam contoh bubu lama, kadang-kadang disimpan macam banyak tengkolok, dia ada simpan juga keris dan sebagainya. And nak katakan ada apa-apa yang pelik berlaku, tidaklah. Sehinggalah aku ni okay, kita patah balik. Masa suami aku beli benda lah ni, aku waktu tengah pregnant. Pregnant dalam usia kandungan yang baru lagi lah, dalam 3 ke 4 bulan macam tu lah. Kita orang mengandung, kita tak adalah fikir banyak sangat. Lantak kau lah, aku pun penat nak jaga badan aku pun, aku letih. Ini nak layan kau punya lempong ni, kau simpan je lah dekat bilik kau tu. Sebab dia ada memang satu bilik khas dekat dalam tu. Okay, so kita potong pendek sikit sampailah aku dah bersalin. Alright, anak aku waktu dia kecil ni, aku tak tahulah, mungkin ini anak pertama, kita orang agak awkward sikit nak jaga. Tapi dia punya menangis setiap malam tu sangat-sangat dahsyat. Alright, sampai kita orang pun tak tahu macam mana nak tendangkan dia. Kita tak tahu macam mana nak ni, bagi susu dah, badan dah, formula dah, didodoikan pun dah, dia tak buai pun dah. Tapi benda tu memang sangat-sangat tak berhasil. Sampailah kita orang ni pergi jumpa dekat seorang ustaz ni untuk tanya. So bila kita ambil nasihat daripada ustaz ni cakap mungkin ada benda yang tak serasi dekat dalam rumah tu yang buatkan anak aku ni tak selesa. Dan kita tahulah budak-budak kita ni boleh nampak benda bukan-bukan kan. So ustaz kata, so dinasihatkanlah kalau kata ada patung-patung ke kat rumah, ada koleksi-koleksi yang tak betul ke kat rumah, alihkan dulu ataupun tutup dengan kain. Tak kisahlah, yang penting jangan nampakkan dia secara terus lah. Kita tak tahu, takut dah dihuni, kata ustaz tu. So bila ustaz tu cakap macam tu, aku pun pandang lelaki aku kan, sebab dia banyak barang-barang macam tu disimpan kan. Balik pada jumpa ustaz tu, kita orang lelaki bini berbincang. Cakap, B, I rasa you punya barang-barang antik tu lah, I pun rasa benda yang sama lah, babe. Tapi tak apalah, kita ikut je lah cakap ustaz tu. Okay, malam tu kita orang berdua ni pergi tutup bilik tu, and kita orang selubung semua barang tu dengan kain berwarna hitam pada waktu tu. Alright, dah kemas. Malam tu still lagi anak aku ni melalak-lalak, tak ada apa-apa function. Masuklah minggu kedua, masuklah anak sebulan. Anak aku tu umur dia dah masuk 3 ke 4 bulan, tapi masih lagi melalak. Kita orang dah macam, okay, apa nak buat? Pergi tanya ustaz, benda yang sama juga ustaz buat. Sampailah kita orang berbincang, and lastly kita orang decide untuk pindahkan barang-barang tu. Alright, so keluarkan daripada bilik tu lah. Kita orang decide macam tu. Sebab yelah, anak dia lah tak sesuai kan. And suami aku pun macam, yelah, nak tak nak dia kena reda lah kan. Kalau tidak, memang sampai sudah lah anaknya ni tak berhenti menangis. Okay, malam yang kita orang nak try alih barang tu, once laki aku angkat barang-barang yang ada dekat dalam bilik tu, anak aku ni menangis menjigit macam nampak hantu. Waktu tu menangis dahsyat gila lah. And aku jadi macam, apa ni, yelah kan, apa pasal macam ni kan. Suami aku pun stop untuk mengalihkan barang-barang tu. And orang kata tak tahulah, waktu tu dia tersandung tau. Suami aku ni macam terlanggar satu benda yang ada dekat atas rak tu, and rak tu jatuh ke bawah. And habis bersepah barang-barang yang ada kat situ. Anak aku, dia menangis-nangis. Aku letakkan dia dekat atas tilam yang berada dekat dengan area bilik itulah. Anak aku, bila benda tu bersepah jatuh ke bawah, anak aku dah pandai mengangkat lah waktu tu. Dia tak tahu, aku nampak depan mata sendiri, dia pusingkan badan dia ke posisi merangkak. Dia berangkak laju gila menuju ke bilik tu. And bila sampai ke bilik tu, dia berhenti tau dekat depan pintu bilik tu, and dia tengok je benda-benda yang jatuh kat situ. Suami aku pun capai barang tu satu-satu, and aku pun jadi terperanjat lah dengan laki aku. Aku angkat anak aku, and then anak aku macam mengeliat tau. Dia macam mengeliat nak duduk kat bawah tu, and aku lepaskan kat bawah tu. Anak aku mengangkat masuk dalam bilik tu, mengangkat masuk dalam bilik tu, mengangkat masuk dalam bilik tu, sampailah dia berhenti dekat depan cat lempong yang dah pun terbalik tu, sebab jatuh tadi lah.
Atau macam, "Uish, apa hal ni kan?" So aku pun masuk, ambil anak aku, laki aku angkat cat lempong tu, and dia punya pemukul tu, laki aku pandang anak aku, teng, dia tekan, dia ketuk cat lempong tu. Waktu tu anak aku gelak weh. Waktu tu gelak, budak kecil yang riang ketuk lagi, teng, gelak lagi, gila-gila gelak. Waktu tu kita orang lelaki bini meremang habis. Bawa keluar anak tu daripada situ, bawa cat lempong tu keluar daripada situ, and kita orang try letak cat lempong tu sebelah dia. And then benda tu lah, macam benda tu dengan dia punya pemukul, member tu kat sebelah. Anak aku, dia macam mana, dalam keadaan mengangkat, posisi mengangkat, dia pandang je tau cat lempong tu. And dia pergi kat tangan dia, teng, dia tepuk benda lah tu, and dia gelak sendiri. Waktu tu tak tahulah nak cakap apa. Dia ada dua perasaan. Happy lah sebab anak aku dah boleh gelak. Second, apa benda cat lempong ni, apa benda kat situ kan, ketuk teng, gelak lagi. Dia ketuk kat tangan lah waktu tu. And sampailah kita orang rasa this is the solution. Kita orang kemas semua barang yang ada kat dalam tu. Suami aku pergi lelongkan cat lempong tu, ada lagi dekat rumah aku. And anak aku sekarang dah berusia 5 tahun. And still guys, setiap kali tidur dia kena tepuk benda Allah tu, and benda tu ada kat dalam bilik dia. So aku nak minta pandangan kepada korang semua, apa yang aku patut buat dengan benda tu? Adakah benda tu ada berkaitan dengan, kan, I mean like benda-benda halus ni, or memang benda tu serasi dengan dia? So itulah dia guys, perkongsian yang dikongsikan. Aku pun bila first time bercerita ni, aku cakap wow, dahsyat ni. Macam tu kan. Anak dia daripada menangis-nangis jadi happy, gelap macam tu kan. But guys, anything will be happen. But apa yang kita nak ketengahkan kat sini sebelum kita habis video, jangan lupa untuk dapatkan novel Desa yang telah pun tiba-tiba pula. Okay, alright guys, itu saja untuk hari ini. So macam Acah cakap tadi pasal novel tu, korang kena dapatkan cepat, join the batch, sebab hari ni dah 4 hari bulan. Dah 4 hari bulan, so ada 7 hari lagi, 5 hari bulan dah 5 hari bulan dah. Alright, so Isnin ni sampai Ahad ni je lah last. Alright, kalau nak kumpul duit dan sebagainya, tak sampai pun RM30, tak sampai RM25 pun. Kan, korang pergi klik link dekat bawah. Alright, so I see you when I see you guys. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye.